Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera yang berusaha Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kurikulum, pegawai-pegawai Bahagian Pembangunan Kurikulum dan wakil-wakil daripada bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia, Timbalan-timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah seluruh negara, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama dalam satu majlis taklimat pengoperasian program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum atau KPM Perkasaku yang insya-Allah akan dilaksanakan sepanjang hari ini dan seterusnya akan bersambung pada 2 hari berikutnya. Dan alhamdulillah majlis ataupun taklimat pada kali ini dilaksanakan secara dalam talian ikuran daripada kita masih lagi berada dalam situasi pandemik COVID-19 dan Pelan Pemulihan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Kementerian Pendidikan Malaysia amat prihatin dengan pembelajaran murid, terutamanya dalam situasi krisis pandemik COVID-19 yang masih lagi melanda negara kita dan ianya juga melibatkan kesan daripada perintah kawalan pergerakan bila mana pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka terpaksa digantikan dengan PDPR. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Kementerian Pendidikan Malaysia sesungguhnya amat prihatin dengan pembelajaran murid kita, terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih lagi melanda negara kita. Dan secara umumnya juga kita nampak bahawa landscape pendidikan negara juga berubah ikuran Perintah Kawalan Pergerakan dan Pelan Pemulihan Nasional apabila PDP telah berubah kepada PDPR dan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka tidak dapat kita laksanakan. Dan dalam situasi ini, bagi memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak kita, pembelajaran ini perlu dilaksanakan mengikut kesesuaian dari segi lokaliti, kemudahan infrastruktur, keupayaan guru dan tahap penguasaan murid. Dan untuk itu, KPM sentiasa mengambil berat dan fokus terhadap pembelajaran murid yang mungkin terjejas akibat penutupan sekolah yang saya kira agak lama. Dan untuk itu, kita telah mengambil inisiatif untuk meneliti laporan, penulisan dalam akhbar, dalam makalah, dalam mana-mana media sama ada di dalam negara dan di luar negara berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran sepanjang tempoh tersebut sebagai perbandingan untuk kita mengatur strategi bagaimanakah inisiatif terbaik boleh kita laksanakan untuk membantu anak-anak kita. Dan daripada pemerhatian serta analisis yang kita peroleh, dapatan menunjukkan bahawa berlakunya isu-isu seperti learning loss dan learning gap dalam kalangan murid-murid kita. Malah daripada analisis dan juga tinjauan yang dibuat, KPM telah mengenal pasti bahawa kekurangan masa pembelajaran bersemuka bersama dengan guru menyebabkan penguasaan pembelajaran. Sebagai contohnya, kemahiran literasi dan numerasi dalam kalangan anak-anak murid kita pada tahap 1 juga terkesan dan perlu ditangani dengan sistematik. Sebagai usaha untuk merapatkan jurang pembelajaran yang berlaku, KPM telah pun merancang dan melaksanakan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ataupun ringkasnya dikenali sebagai KPM Perkasaku. Program ini memberi fokus yang menyeluruh dalam usaha KPM yang pertama untuk memulihkan tahap penguasaan murid-murid kita dalam pembelajaran mereka. Ini bermakna perancangan yang strategik dan berfokus juga perlu dilaksanakan. Dan untuk itu KPM menyarankan agar pertambahan masa juga perlu kita laksanakan dalam bentuk jadual waktu yang dipanjangkan atau penyelarasan semula takwim persekolahan. Ini adalah untuk memberi peluang kepada anak-anak kita untuk memperoleh kandungan asas yang diperlukan dalam pembelajaran mereka.
Ini juga merangkumi kaedah bridging, iaitu pengayaan dan pengukuhan yang akan dilanjutkan sehinggalah Februari 2022. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 4 perkara utama yang perlu diberikan fokus dalam program KPM Perkasaku ini, iaitu yang pertama, strategi pengukuhan dan pengayaan yang bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran yang timbul akibat pelbagai kekangan semasa kita melaksanakan PDPR. Itu yang pertama. Yang kedua ialah program pemugaran literasi dan numerasi yang merupakan strategi bagi KPM untuk membantu murid, guru dan ibu bapa penjaga untuk mengukuhkan lagi kemahiran literasi dan numerasi pada tahap yang asas sesuai dengan tahap keupayaan anak-anak kita. Dan program ini akan dilaksanakan khususnya kepada kumpulan murid tahap 1 yang masih lagi belum menguasai tahap minimum 3M semasa tempoh PDPR. Yang ketiganya, kita memastikan juga pentaksiran bilik darjah seiring dengan proses pembelajaran yang berlaku, dan ini adalah merupakan proses yang berterusan, dan ini juga merupakan komponen yang sangat penting bagi kita mendapatkan maklumat untuk mengenal pasti dan merekodkan perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian anak-anak kita dalam PDP ataupun PDPR agar ianya tidak diabaikan sama sekali. Dan untuk itu, PBD ini dilaksanakan dan diteruskan bagi memastikan tahap keupayaan dan penguasaan pembelajaran anak-anak kita sentiasa boleh ditaksir, boleh direkod dan dipantau walaupun dalam tempoh PDPR. Dan yang keempatnya ialah satu sistem penyimpanan bahan pengajaran dan pembelajaran sebagai satu sokongan kita yang dikenali sebagai repositori sumberku. Kita perkenalkan bagi mengurus, menyimpan dan menyediakan akses kepada bahan dalam bentuk digital yang telah pun disediakan. Dan sumberku ini digunakan sebagai pusat penyimpanan bahan sumber khusus untuk sekolah rendah dan sekolah menengah yang mana dimuat naik di pelantar delima kita. Guru-guru dan ibu bapa, penjaga serta anak-anak murid boleh mengakses bahan ini pada bila-bila masa dan di mana-mana juga. Dan bahan ini seharusnya dapat dimanfaatkan seoptimum mungkin oleh semua pihak bagi memberikan impak positif terhadap pendidikan setiap murid. Dan pelbagai bahan sokongan boleh diakses dalam sumberku ini dalam bentuk lembaran kerja, kuis, nota, gamifikasi, panduan pengajaran, video dan lain-lain yang bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya mengharapkan sepanjang taklimat sehari ini, tuan-tuan dapat memahami berkaitan dengan KPM Perkasaku ini dan dapat memastikan ianya dapat diturunkan maklumat ini kepada guru-guru kita di peringkat sekolah di negeri masing-masing. Dan kita mengharapkan supaya apa juga yang kita laksanakan dapat membantu anak-anak kita untuk memastikan dalam tempoh 66 hari dan 67 hari baki persekolahan sehinggalah pada bulan Disember ini akan dapat diperkukuhkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran sebagaimana yang kita cadangkan dalam catch-up plan KPM Perkasaku ini. Dan kita juga harus ingat bahawa pada akhir tahun ini satu penilaian juga perlu dilaksanakan kepada anak-anak kita, dan daripada penilaian itulah maka kita akan dapat memperolehi data berkaitan dengan status penguasaan anak-anak kita untuk kita mengatur strategi dan juga program untuk tempoh 2 bulan pada tahun akan datang, iaitu pada bulan Januari dan Februari, sama ada dalam bentuk intervensi, dalam bentuk program kecemerlangan, dalam bentuk pengukuhan, pengayaan dan sebagainya, supaya kitaran sesi persekolahan pada tahun semasa ini akan dapat dioptimumkan oleh anak-anak kita sebelum mereka bersedia untuk menempuh sesi persekolahan yang baru
pada tahun 2022 dan 2023. Dan untuk itu juga saya menyeru kepada setiap kalangan rakan-rakan kita yang sebenarnya menjadi frontliner pendidikan bersama dengan guru-guru dan ibu bapa penjaga untuk terus meningkatkan iltizam dan kerjasama erat agar hasrat pendidikan negara kita akan tercapai, khususnya dalam kita menangani isu-isu pembelajaran semasa berlakunya pandemik COVID-19 ini. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua wakil daripada JPN dan PPD yang dapat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian taklimat, perbincangan berkaitan dengan semua perkara yang melibatkan KPM Perkasaku ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat dikongsikan kepada seluruh warga pendidikan di sekolah di negara kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Taklimat Pengoperasian Program Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum ataupun KPM Perkasaku bersama-sama dengan JPN dan juga PPD. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.